Okey, Assalamualaikum. Kembali lagi masih lagi dalam tajuk yang sama, iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan seksual. Okey, dan kali ini kelas pada sebelum ini kita telah bercakap tentang hak kesihatan, contoh-contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual, dan juga kepentingan untuk kamu tahu hak-hak kamu. Okey, dan kali ini pula kita akan sentuh tentang ada kaitannya dengan video yang saya kata di kelas lepas, iaitu video viral Ain tu. Okey. Sebelum tu, kita ada tengok sini, menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual dari sudut kecekapan psikososial. Okey, apakah maksud isu penafian hak? Okey, saya bagi satu contoh situasi. Okey, seorang remaja perempuan ini telah diraba oleh abang kandungnya sendiri. Macam mana dia tahu itu adalah tindakan raba? Di situlah perlunya ilmu yang di mana kamu tahu sentuhan selamat dan tidak selamat. Jadi berlakulah sentuhan yang tidak selamat di kawasan-kawasan private. Jadi pelajar itu pun memberitahulah kepada ibunya contohnya. Dan ibu dia tidak percaya. Dia beritahu pada parents, ayah dia pula. Ayah dia pun tak percaya. Malah dimarah pula semula dan mengatakan bahawa pelajar ni, remaja perempuan ni mengada-ngada ataupun dia menipu. Okey, di situ berlakunya penafian hak. Okey, jadi apakah penting yang pertama, 4M, pendekatan 4M, iaitu yang pertama mendengar. Ibu bapa harus sentiasa bersedia mendengar dan membimbing remaja. Di situ sangatlah penting sebabnya kamu ada hak untuk untuk mendapatkan perlindungan diri dari segi reproduktif dan seksual ni. Yang kedua, melindungi. Remaja perlulah dilindungi daripada menjadi mangsa penderaan seksual dan keganasan. Yang ketiga, mendidik. Remaja perlulah tahu, kamu semua perlu tahu apakah sentuhan selamat dan sentuhan tidak selamat. Dan mengatakan tidak. Contoh, kamu berada di dalam bas. Jadi ada orang nak pegang badan kamu. Adakah kamu perlu biar atau kamu akan cakap tidak? Mesti kamu kena kata tidak. Jadi itu adalah satu benda yang sangat penting. Okay? Dan seterusnya, memerhati. Remaja boleh mengesan tingkah laku buruk pemangsa. Yang ini penting. Maknanya kamu boleh tidaklah kita kata kita nak syakwa sangka. Tapi kalau kita tengok seorang lelaki ni, dia dengan pegang kamera handphone dia, sentiasa merekod orang lalu lalang, terutamanya perempuan. Kita tahu itu adalah satu perbuatan yang mencurigakan. Jadi perlulah bertindak melaporkan kepada pihak berkuasa, siapa sahaja yang ada kat situ. Dan mungkin orang yang paling terdekat adalah ibu bapa. Ibu bapa boleh membantu untuk call ataupun bagi tahu pada security guard. Okay. Alright. Penyebaran maklumat berhubung hal kesihatan reproduktif dan seksual. Kamu boleh dapatkan maklumat-maklumat ni, yang pertama, of course, daripada pendidikan formal. Macam yang kita tengah belajar sekarang ni, daripada subjek PJPK ni memang ada subjek ni. Pendidikan tidak formal, paling dekat adalah daripada ibu bapa. Jadi ibu bapa lah yang kena main peranan untuk terangkan kepada kamu. Okay. Dan juga masyarakat di sekeliling seperti di sekolah, guru kaunselor, guru-guru dalam kelas sendiri. Okay. Yang ketiga, program kesedaran pihak berkuasa tempatan, kerajaan atau NGO, non-government organisation, melalui kempen contohnya. Kita tengok kempen contohnya pasal feminism, ataupun nak hak sama rata, ataupun kita melihat kempen tentang say no to racism. Yang itu semua adalah hak-hak yang kamu perlu ada, kamu perlu tahu, dan itu adalah program-program kesedaran. Perbincangan dengan rakan, kamu boleh berbincang, boleh sampaikan kepada rakan kamu. Kamu boleh berkongsi maklumat dengan rakan kamu tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual ataupun apa-apa masalah berkaitan dengan isu tapi mesti ingat, dengan orang yang kamu sangat-sangat percaya, dan kawan-kawan kamu yang ada kawan kamu mengadu dekat kamu atau menyampaikan masalah pada kamu, share dengan kamu, kamu perlulah menjadi seorang yang amanah. Jangan sebar benda tu melainkan untuk tujuan mendapatkan bantuan. Okay, yang seterusnya, media massa ataupun social media paling senang, seperti aplikasi Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp, Telegram, Facebook, TikTok. Dari sinilah yang saya nak sentuh sedikit tentang video yang viral tu, iaitu yang daripada Ain, pelajar sekolah yang mendakwa
bahawa guru PJ dia membuat lawak, sebabnya asalnya dia berbincang tentang topik beginilah. And then dia buat lawak lucah dan dia mengatakan bahawa kalau nak rogol, jangan rogol bawah 18 tahun, kita rogol orang yang atas 18 tahun. Jadi pada pendapat kamu, adakah itu adalah satu lawak, perkara yang lawak atau tidak? Bagi saya sangat-sangat tidak lawak. Rogol tidaklah lawak, tidak ada apa langsung yang lawak dalam isu ini. Jadi di sinilah kita lihat muka surat 125, iaitu amang seksual dan tingkah laku amang seksual. Apa maksud amang seksual tu? Itu ialah serangan seksual yang berlaku secara fizikal atau bukan fizikal. Seperti melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dengan seseorang kanak-kanak walaupun tanpa persetubuhan ataupun hubungan seksual. Jadi apakah contoh-contoh tingkah laku tersebut? Jadi yang itu kita nak tengok ada beberapa. Gangguan secara lisan. Inilah yang berkaitan dengan video tadi. Kata-kata gurauan berbentuk cadangan seksual. Saya tak mahu bagi contoh gangguan itu, tetapi kamu boleh tahu yang itu adalah satu gangguan jika kamu rasa tidak selamat, kamu mula rasa terancam, mula rasa tidak selesa. Jangan anggap semua perkara itu lawak. Kena faham betul-betul apa yang cuba disampaikan tu. Gangguan bukan lisan atau bahasa tubuh. Pernah tak tengok lelaki, satu geng lelaki ramai-ramai duk ciut-ciut pivik dekat perempuan yang lalu lalang. Dekat situ itu adalah sebenarnya satu gangguan seksual. Sebabnya dia adalah gangguan bukan lisan atau bahasa tubuh. Dengan muka yang nampak macam nak mengorat orang tu, tapi beramai-ramai ni. So perempuan yang jadi mangsa tu akan rasa tak selamat. Yang itu dan dia pun mula rasa terganggu. Tapi kena ingat, perempuan juga kenalah jaga. Di sini dah pentingnya menjaga aurat. Menjaga aurat, menjaga pemakaian. Jangan memakai sesuatu pakaian menggairahkan. Gangguan psikologi. Contohnya, mengulangi jemputan, merayu atau ajakan sosial seperti keluar berjalan yang telah ditolak sebelumnya secara berterusan. Nanti bila kamu masuk U nanti dekat universiti, akan ada banyak sangat kita nak kata macam mana godaan lah. Godaan daripada sekeliling kamu. Contohnya, paling senang ajak pergi tengok wayang. Tetapi yang mengajak ni adalah lelaki yang tidak dikenali, yang baru saja dikenali dalam Facebook contohnya, dan dia ajak kamu tengok wayang. Kamu rasa tak selesa, kamu pun kata no, saya tak nak pergi sebab berdua sahaja dan tak kenal. Dan dia teruskan lagi mengajak, memujuk rayu. Itu kita panggil sebagai gangguan psikologi. Dan kamu sebagai seorang yang berilmu, kamu kena tahu hak kamu untuk cakap tidak. Jangan termakan dengan pujuk rayu, terutamanya orang-orang yang kamu tidak kenal. Dan last sekali, yang ini yang paling memang sah-sah jelas lagi, iaitu gangguan fizikal seperti ingin memegang tangan mangsa secara paksaan, menyentuh bahagian lain tubuh mangsa, menyentuh alat sudik atau alat seksual mangsa dan memeluk mangsa secara paksa. Jadi apakah tindakan kamu? Of course kamu kena kata tidak kepada amang seksual. Contoh cara-cara yang kamu boleh elakkan diri kamu daripada mengalami gangguan-gangguan seksual ni. Jangan pergi ke tempat-tempat yang gelap, perseorangan. Jangan berjalan seorang-seorang diri. Pergi ke tempat-tempat publik yang lorong-lorong gelap. Jauhkan menolak perlawanan untuk berdua-duaan. Terutamanya dengan orang yang baru je kamu kenal. Yang itu paling sangat-sangatlah bahaya. Menjerit sekuat hati apabila dia berada dalam bahaya. Tak semestinya perempuan je yang boleh jerit, lelaki pun boleh jerit. Jerit sahaja untuk dapatkan pertolongan, dapatkan perhatian daripada orang sekeliling kamu. Sentiasa berasa curiga terhadap orang lain walaupun ada pertalian kekeluargaan. Kalau kamu rasa ada saudara mara kamu, ataupun tak kira orang tu lebih tua ke, lebih muda ke daripada kamu, jangan kamu rasa dia ni lebih tua, kamu kena hormat dia, kamu kena ikut je apa yang dia nak. Tak boleh. Kalau kamu rasa itu adalah satu jenis gangguan seksual ataupun apa, kamu rasa terganggu dengan perbuatan itu, maklumkan terus, report terus dengan mak ayah, kawan-kawan yang kamu paling percaya ataupun dengan guru.
apakah kesan daripada gangguan seksual ni? Okay, cikgu nak tengok sendiri apa jawapan-jawapan kamu di bawah. Okay?